أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. Ayat 75 sampai 77 surah Al-Baqarah. Masih lagi hubungnya dengan orang-orang Bani Israel ataupun orang Yahudi yang Tuhan Allah Ta'ala tunjuk perangai ataupun tabiat hidup cara mereka yang tak jujur ataupun tak, maknanya hati tak bersih. Afatatma'una ay yu'minu lakum. Ni Tuhan tanya orang-orang Islam semua, utamanya tanya Nabi dan tanya para sahabat, iaitunya sesudah kamu wahai Muhammad dan pengikut-pengikutmu mengetahui tentang kerasnya hati orang-orang Yahudi itu. Sebab ayat belum pada ni Allah Ta'ala banding orang Yahudi ni adalah hati pokok dia lebih keras daripada batu lagi. Payah nak pergi berubah, nak pergi bertukar dalam cara hidup mudah-mudah. Sebab tu Tuhan pun tanya, maka bolehkah kamu menaruh harapan bahawa mereka akan beriman kepada seruan Islam? Gitu. Siapa ke Tuhan tanya Nabi, tanya orang-orang Islam. Hei orang Islam, hei Nabi, mudah harap lagi kau katanya orang yang keras hati supaya batu tak boleh tukar dalam hidup dia nak masuk Islam. Tu tengok siapa setara tu. Padahal hidayah ni duduk di tangan Allah. Tuhan nak wis siapa masuk Islam, tak masuk Islam, hak tu duduk di Allah. Bukan duduk di manusia. Manusia sebagai sebab saja, sebab boleh masuk Islam. Nah, hidayah daripada Allah Ta'ala. Jadi Tuhan tanya katanya, maka bolehkah kamu menaruh harapan bahawa mereka akan beriman kepada seruan Islam yang kamu sampaikan itu? Nabi duk royak siang malam. Siapa kau orang tu, siapa kau orang ni? Yahudi duk dengan ketua Yahudi, ketua munafik duk sekali dengan Nabi. Kalau gira-gira royak sepatah ke pokok dia, masuk Islam. Allah, aku dengar Nabi duk kecek jelira sungguh. Besar-besar, tapi tak. Tu tengok lagu tu. Kau sehari kau banyak orang munafik masuk Islam pasal tipu-tipu, duduk dalam masjid, iktikaf dalam masjid, baca Quran. Baca Quran maksudnya nak dengar Quran. Dengar seolah katanya duduk dalam gelong hak molek dah orang Yahudi di zaman Nabi. Duduk dalam kubai hak molek-molek, kubai mah dah. Tapi tak terima benda hak berharga di dalam Islam. Ni kalau kita banding dengan orang Islam ni, berasa kecewa setengah-setengah. Bila kita tengok orang Islam duduk dalam Islam dah, mujur dah, tua beragama Islam tapi tak sibuk ngaji. Tua duduk tak semaya, tak mengaji, tak sibuk baikin, tak otak, tak sibuk tenang, hati tak sibuk bersih, duduk nak duduk baik karut-karut penuh lagu tu. Nak duduk baik cemar-cemar karut.
Allah dah rugi duduk lagu tu. Padahal sesungguhnya telah ada satu puak dari mereka yang mendengar kalam Allah, iaitunya Taurat. Kemudian mereka mengubah dan memutarkan maksudnya sesudah mereka memahaminya. Sedang mereka mengetahui perbuatan itu salah. Ni di zaman Nabi dulu ditanya soalan ni. Ada sebahagian daripada orang Yahudi yang belum pada ni, dan di zaman Nabi sendiri pun ada orang yang duk tipu, ambil kitab Taurat duk tipu maksudnya dikhianat, isi ubah habis, isi ada dalam Taurat kena lagu tu ubah lagu ni supaya masuk dengan nafsu pokok dia. Lepas tu orang belakang-belakang pergi baca pun jadi pergi baca hak pasang siap dah. Hak ni lah. Kalau kita nak banding dengan Islam ni, alhamdulillah, Tuhan jaga Quran sebuah ni. Siapakah hari ni? Siapa hari kiamat? Quran tidak ditipu ataupun tidak dirusak oleh tangan manusia. Kalau ada pun kena ada orang tahu. Kena ada orang royak katanya Quran ni pim kali ni ada silap, ada salah. Nah, tak ada. Hak sungguh wow jadi for. Dah fa kadzalika. Tu hak sungguh wa kadzalika. Tengok. Walaupun sepatah wa dengan fa. Ada orang tahu sebab Quran ni Tuhan bubuh dalam hati orang yang duduk mengapa, hak duduk di kitab ataupun duduk di kertas sebuah. Hak tu duduk sebar semua. Orang pim semua nak hari Quran. Sebar kepada manusia. Tapi kitab zaman dulu dengan sebab tak ada orang pim, lama-lama boleh jadi wallahu alam lah tulis zaman dulu tu tulis dengan tangan. Kitab Taurat tulis dengan tangan. Lepas tu sedak dia orang Yahudi hak pasal nak jadi kitab Taurat Yahudi dia tu cocok dengan nafsu. Hak tu dah dia duk tulis orang belakang anak cucu cicit baca hak tu nenek dia. Musing habis. Hak lah hak dua jadi pak, hak sembilan jadi ne. Tu jadi tukar habis. Tujuannya sebab dia ada benci kepada Nabi Muhammad, tak si orang-orang Yahudi terima Nabi Muhammad sebagai rasul yang terakhir. Ni bukan benci kepada orang Islam saja dah. Tok nenek orang Yahudi zaman dahulu iaitu dia benci kepada Nabi Muhammad. Tu hak penting sekali. Ayat yang ke-70 ni. Dan apabila mereka iaitu orang-orang Yahudi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan orang-orang yang beriman. Gambar katanya Yahudi temu dengan orang Islam. Nah, boleh jadi seorang sama seorang. Ataupun seorang dengan ramai ataupun ramai dengan ramai. Lagu itulah. Mereka berkata, kami telah beriman. Orang hak sebenarnya dia beriman tak ada kena royak. Orang beriman ada iman dalam hati tak ada kena royak kata kawan beriman weh. Ni mula-mula Islam dululah. Lah ni tak ada kena kecek lagu tu orang Islam. Sama-sama orang Islam ya tahu dah katanya amung orang Islam. Nampak sebab tu lambang orang Islam ni kena ada di tubuh dia. Gapo tu sanyalah orang Islam kena ada. Kadang-kadang kita tengok, weh yang ni nampak pakai supaya orang sia. Pakai necktie janggut tak ada. Dah. Tengok sekali tu. Bawa tengok semula, weh masuk dalam sejik. Aku duk faham kata orang sia. Tu salah cara hidup orang Islam yang tidak ada lambang sanyalah dalam hidup dia katanya dia orang Islam ke orang kafir. Orang Tino pun supaya dia ada pak kita ni mujur sikit iaitu nya dak nampak dak kelubang. Lepas tu halik bawah tu supaya dengan kafir habis-habis. Halik bawah pakai baju tangan pandok, pakai baju ketak seluar ketak sama telah dak tengok anak hari dah.
Mujur sikit lagi tak pakai seluar pandok sepengah sia tu. Dia malu, tu pun kalau dia tak malu, dia pakai tu. Kalau tak ada siapa kata gapo, orang Melayu, orang Islam kita, tino pakai seluar pandok. Hak betih duduk luar tu tak mandar dah. Sikit lagi dia tak ada perasaan malunya buka naik pakai seluar pandok. Supaya dengan setengah-setengah orang Islam kita ke atas ni. Anak orang Islam cerak-cerak pakai seluar pandok, jual tubuh, minum arak, duduk dengan orang putih. Jual tubuh nanah hari boleh duit banyak. Ni tempat kita ada tengok alhamdulillah. Mujur lagi orang duk berpegang dengan agama. Islam masih duk kuat lagi tempat kita. Masjid-masjid duk hidup lagi. Setengah-setengah masjid naik. Bukan negeri kita saja dah. Luar-luar negeri kadang-kadang setengah-setengah masjid tak hidup, mati. Koci masjid. Luar sudah ada semaya siap orang pakat kena tubik. Tak boleh duduk dalam masjid. Tak boleh. Tubik. Nak wirid boleh, nak baca Quran baca luar. Dalam masjid kena koci. Sebab apa? Takut barang hilang, takut gotu, takut gani. Itulah. Nah, klik pada ayat ni semula. Orang berimej tak ada kena royak katanya kawin berimej weh. Sebab lambang ni sanjalak dalam hidup dia tu. Nampak gambar katanya mung orang Islam, mung orang kafir. Jelas-jelas. Sebab tu orang Islam kita jangan duk pasal duk jadi semabuk. Setengah-setengah orang kalau kita tengok dah karacekan bersupo, nak gucakan bersupo, lagu tu. Tu gaya di karacekan. Tapi tengok pak weh. Sia, kita jumpa dengan dia kadang-kadang nak wisale, wasa tak kena. Takut tak kena. Nak semua takut dia Islam. Siap. Tak gamar. Kecuali dia dulu wisale. Assalamualaikum. Tu pun assalamualaikum tak pek. Sia pun pandai assalamualaikum lah ni. Tu payah. Semabuh habis jadi nasi khabuh habis. Cara hidup orang Islam. Sebab tu jadi nampak katanya orang lelaki Islam pesaing ni. Pesaing dia, pesaing with gambar katanya kita orang Islam. Mereka berkata kami telah beriman dan apabila mereka berjumpa sesama sendiri. Mereka berkata, patutkah kamu ceritakan kepada mereka orang-orang Islam dengan apa yang telah diterangkan oleh Allah kepada kamu. Maknanya, hei pok-pok Yahudi. Hei pok kita, kecek mudah-mudah. Yahudi yang kecek sama-sama pok dia. Hei pok kita. Sepatut dah. Mung duk dengar Quran, mung duk dengar hak Muhammad duk kecek. Ya pok ni, dia tak panggil Nabi. Dia tak panggil Rasul. Dia panggil Muhammad lalu dah. Tu orang Yahudi. Nak ayat katanya tak ada adab dia tu dia kecek dengan Nabi. Tekah dia nak tahu gapo tu dia kecek nampak juru, nampak molek, bopah belakang. Laplang sikitnya. Oh. Dia kata berok. Ni sebab tu orang-orang Islam kita jangan jadi sifat pasal Yahudi tu. Nak depan nampak kecek mani, nawai lang lok. Bakwan kon pleo. Lagu tu dah. Nah, mulut mani kecek nampak juru duk depan. Gitulah. Dengan apa yang telah diterangkan oleh Allah kepada kamu di dalam kitab Taurat mengenai kebenaran Nabi Muhammad. Tu. Dia duk kecek sama-sama pok dia. Untuk apa? Untuk menjadikannya hujah bukti yang dapat mengalahkan kamu di sisi Tuhan kamu. Maknanya hei pok-pok kita. Pok kita ni maknanya pok-pok Yahudi lah. Sama-sama pok dia. Mu nak turut kedak. Muhammad duk kecek, duk baca tu. Hak tak supa sikit. Habuk. Dengan kitab pok-pok kita. Hak tok nenek kita buat zaman dulu. Latar-latar kita zaman lah ni bodoh. Nak turut Muhammad ke. Gitu. Sama-sama pok dia duk kecek. Itulah. Akhir sekali, tidakkah kamu berakal? Afala ta'qilun? Ia tanya sama-sama pok dia ataupun Tuhan tanya manusia orang-orang ramai ni. Dua makna di sini. Afala ta'qilun?
Orang Yahudi sama-sama orang Yahudi yang kecek. Mu tak ada akal kau gana. Mu bodoh kau gana duk turut Muhammad sore. Duk turut pok-pok pasal sesak, duit tak ada. Orang pok-pok sahabat zaman dulu orang sesak banyak ke. Ha tu. So lagi Tuhan tanya, afala ta'qilun? Hei orang-orang Islam semua orang yang ada akal. Apalah kamu tak memikir tu. Ha gitulah. 2 ayat insya-Allah saya baca 3 tapi sekadar 75 dan 76. Nah, hari ni insya-Allah kita sambung semula ayat ke-77 hubungnya dengan orang-orang Yahudi. Pakai duk kecek lagi sama-sama pok dia apa tu balasan bagi orang yang buat ataupun tulis Taurat dengan tangan dia ataupun duk khianat kitab Allah di zaman dahulu. Tuhan janji katanya pok-pok ni adalah ahli neraka. Wallahu alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.